Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel Di Kebun Anda. Okey, selamat datang ke channel Di Kebun Anda. Okey, saya dah beberapa kali cuba untuk merakam video ni tetapi saya diganggu oleh anjing-anjing ni. Anjing-anjing ni. Okey. Saya harap dia tak ganggu lah. Dia expose kejap. Okey. Okey. Anjing-anjing ni tuan dia dia nak dekat tapi daripada kecil dia memang tak sentuh lah. Dia memang tahulah dia macam nak dekat macam tu dia, tapi dia tak sentuh. Okey, umur dia saya rasa mungkin dalam 3 bulan kot. 3 bulan macam tu. Okey, selingan. Okey. Okey tuan-tuan, di depan saya ni okey ada pokok petai, petai kahwin ataupun yang dulunya glamour sebagai petai petai pasu. Petai pasu yang berbuah dalam pasu tu kononnya kan, tapi tak sebenarnya juga. Okey, dia adalah pokok petai yang besar juga tetapi dia berbuah lebih cepat berbanding petai yang ditanam secara biji lah. Okey, petai ni petai baka daripada luar. Okey, baka saya rasa dia baka petai hybrid ni dulu ialah daripada Thailand. Papan dia yang besar-besar macam tu. Secara peribadi saya lebih sukakan kepada petai. Saya lebih suka kepada petai yang berpapan kecil. Sebab apa? Pada saya dia manis sikit lah kot. Petai kampung. Okey. Jadi hari ni tuan-tuan saya nak tanam petai ni. Okey, saya ada beli ni. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, 5 batang petai ni saya akan tanamkan di belakang saya ni. Okey, di belakang saya ni. Saya hari tu saya dah korekkan dan juga saya letakkan orang kata tanah hitam sawit untuk saya pulihkan, mungkin untuk saya orang kata persediaan saya lubang saya untuk saya tanam pokok petai ni lah. Pada awal ni saya tak plan lagi untuk tanam pokok apa. Okey, jadi hari ni saya decide untuk tanam petai. Sebab apa ni kawasan yang rendah. Okey, kawasan yang rendah. Jadi saya tak nak berisikokan nanti kalau tanam durian mungkin akan sedikit tenggelam, biar belah atas sikit lah pokok durian. Jadi saya nak tanam pokok petai ni. Okey, kenapa saya pilih petai ni tuan-tuan? Sebab apa dia pada saya ialah tanaman yang berpotensi untuk ditanam. Kenapa berpotensi? Sebab apa? Permintaan dia sangat laris. Kalau kat tempat saya ni petai tak pernah cukup, senang cakap lah. Tak pernah cukup. Even dia orang bawa daripada Thailand, petai-petai yang bawa naik lori banyak-banyak tu kan. Okey, tak pernah cukup dekat kawasan sini. Kalau kawan saya jual petai tu, memang tak cukup lah. Senang cakap, kadang saya yang suka petai ni, saya tahulah, saya cari kadang benda tu tak ada. Okey, jadi hari ni saya decide untuk tanam petai-petai ni untuk menghiaskan kebun saya ni. Okey, jadi ada 5 batang, saya akan tanam ni lah. Okey, jom ikut saya. Okey, kenapa saya tanam petai? Sebab saya beritahu tadilah, sebab apa dia saya kecil dulu ayah saya jual RM2 7 keping. Saya bawa naik basikal hantar kat apa tu, dekat rumah kampung kan, rumah-rumah kat kawasan kampung. Masa tu saya ingat sangatlah masa saya sekolah tu RM2 dengan harga RM2 dengan kuantiti 7 ataupun 8 keping ke petai. Sekarang ni harga 5 keping RM10. Jadi saya tak nak cerita pasal tu lagi. Saya cuma nak tanamkan dia. Ikut rezeki lah nanti kan. Kalau ada rezeki lebih, dia berbuah, insya-Allah lah ada rezeki saya. Okey, jadi saya nak tanam menghiaskan kebun saya. Orang kata jangan tak ada. Orang kata petai ni bukan susah pun jaga. Memang sangat senang. Saya dah tanam 5 batang tuan-tuan. Saya dah tanam 5 batang. Tanah yang gersang macam ni, saya tak ada piping, tak ada apa, saya biarkan dia hidup. Nanti saya tunjukkan. Okey, jom. Okey, tuan-tuan. Okey, seperti saya beritahu, sebelum ni saya dah buat lubang. Okey, saya dah buat lubang dan juga saya letakkan tanah hitam sawit di kawasan sini untuk saya buat persediaan lebih kurang dalam seminggu lah. Lepas tu saya letakkan baja kopi dalam ni. Okey. Jadi sekarang masa saya tanam ni, okey, saya tak letak apa-apa dah. Okey, sebab apa? Sebelum ni saya dah letak baja kopi dan juga
tanah hitam sawit ni. Seperti yang video yang saya masukkan sebelum ni saya ada terangkan kelebihan baja kopi, okey, yang banyak digunakan dalam pertanian, terutamanya bagi tanaman-tanaman bunga dan juga sayur-sayur yang berskala kecil. Okey, jadi saya gunakan baja kopi ni untuk hari tu saya letakkan pada pokok durian, dan sekarang ni saya dah letak di dalam lubang ni. Jadi saya nak tanam lah. Okey, saya harap okey dia membesar dengan baik lah. Tapi tak ada masalah tuan-tuan. Pokok petai ni pokok yang heavy duty. Okey, kalau tak siram pun tak jadi masalah. Okey. Saya akan tunjukkan nanti ada beberapa pokok. Okay, ada beberapa pokok yang orang kata saya dah tanam, saya tak siram tak apa pun. Malah yang hari tu saya ada beritahu ada satu pokok petai saya tanam kat sini. Okey, memandangkan driver excavator ni dia nak timbungkan tanah, dia korek, dia letak kat tepi tu. Tanpa dia tanam, bergolek macam tu lah. Dalam seminggu kot. Okey, dia agak meluruh dah daun. Lepas tu saya tanam, tak siram tak apa pun masih hidup. Jadi sangat mudah untuk tanam petai. Okey. Saya ada dapat permintaan daripada yang subscribe saya punya channel ni. Saya lupa dah nama dia. Okey. Saya harap dia dengar lah kali ni. Dia minta dia suruh ataupun dia minta saya terangkan pasal orang kata penanaman petai. Okey. Saya akan terangkan, saya bukan arif dalam tanaman petai. Mungkin yang bertanya tu lebih arif, sebab mungkin dia menanam petai dan perlu penerangan pasal petai, tapi saya baru nak tanam petai. Okey, cerita memang macam tu. Tapi yang saya dah tanam, okey, agak umur dalam 4-5 bulan kot macam tu. Okey. Tapi tak besar-besar lagi lah sebab saya tak siram kan. Tapi memang dia tak mati. Okey, jadi tuan-tuan, saya tak nak bebe panjang. Okey, saya akan tanam ni lah. Okey, buangkan akar bersimpur. Tadi ada akar bersimpur tuan-tuan. Seperti biasa pokok yang ada akar tunjang. Kalau dalam polybag kita kena buang akar tunjang yang bersimpur tu. Sebab apa? Dia akan membentuk bukuai yang menyebabkan pokok tersebut tidak dapat berkembang disebabkan akar dia bersimpul, nutrition tidak dapat diserap ke pokok. Okey tuan-tuan, siap sebatang, jangan pening kepala. Okey, saya dah hari tu seperti saya beritahu, saya dah letakkan baja kat dalam ni. Jadi saya just tanam. Okey, tanah ni memang seperti saya beritahu tanah kolam kan. Tanah dasar. Bukan topsoil, tanah dasar. Dah berapa meter dah, lebih kurang hampir kepada 20 kaki tanah ni. Okey, jadi tuan-tuan, saya akan tanam yang seterusnya. Okey. Okey tuan-tuan, siap yang kedua. Okey, jarak tanaman ni saya pun tak kira tuan-tuan. Serius, sebab apa saya nak penuhkan kawasan yang tepi kolam ni. Petai ni kalau rapat pun tak ada jadi masalah. Sebab apa? Dia kalau dahan dia bersilang pun tak jadi masalah. Lagi senang nanti untuk kita ambil buah dia. Tapi ini saya rasa mungkin dalam 25 ataupun 30 kaki lah. 25 kaki lebih. Okey. Saya rasa ada yang lebih 30 kaki. Sebab saya main letak je ni.
Okey, saya main letak je. Dia saya nak penuhkan kawasan ni. Kebun saya ni tuan-tuan, durian ke apa-apa pokok pun saya tarik, saya tanam dalam daripada pakar tu ke pokok tanaman kekal saya lebih kurang 30 kaki. Bahagian tepi sana 32 kaki. Sebab apa saya tak nak ada masalah nanti penjagaan dari segi apa? Musuh lah, dari segi musuh.